Silky Saw model paling mini, Pocket Boy 130mm. Aku tak berapa berkenan lah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke FOC. Ok guys, hari ni aku akan bercakap mengenai model gergaji paling mini dalam range produk Silky Saw Pocket Boy 130mm. Aku ada terima dua Pocket Boy 130mm ni daripada Silky Saw Malaysia. Ok, produk tu disponsor untuk menjayakan satu projek. Projek tu projek Base Camp FOC. Projek tu kita dah start buat fasa 1 dia hujung bulan 2 tak silap aku. Lepas tu benda tu pending lah sebabkan COVID apa semua ni kan. Okay, InsyaAllah lepas ni kami akan tinjau balik lokasi tu. Harap-harap shelter tu masih okey lah, masih belum reput. Sebab itu pun belum sempurna lagi dia punya bumbung tu. Okay, berbalik pada topik hari ni, aku nak cerita pasal Pocket Boy 130mm ni. Okey, jadi aku dah gunakan gergaji Pocket Boy ni untuk pelaksanaan projek tu dan juga penggunaan aku di beberapa camping trip aku selepas tu. Aku rasa mungkin dah 5-6 kali kot aku guna. Okey, jadi sekarang aku nak bagi review peribadi aku dari perspektif seorang camper untuk Pocket Boy 130mm ni. Okey guys, secara jujurnya selepas beberapa kali penggunaan, aku boleh katakan yang Pocket Boy paling mini ni 130mm ni, bagi perspektif peribadi aku lah dan pendapat peribadi aku, gergaji ni kurang sesuai untuk kegunaan camping. Hanya kerana satu sebab je. Sebab dia ianya terlalu pendek. Okay, mata 130mm ni ataupun 13cm ni sebenarnya agak pendek. Itu je satu sebab kenapa aku kata tak sesuai. Okey, disebabkan mata dia yang agak pendek tu, dia ada limitasi yang agak signifikan lah bagi saiz kayu yang kita boleh potong ataupun kita boleh proses. Maksimum diameter bagi kayu yang sesuai kita potong menggunakan gergaji ni mungkin sekitar saiz 8 ke 9 cm ataupun 2-3 inci saja. Okey, kalau kita potong guna kayu yang kalau kita guna untuk potong kayu yang lebih besar daripada tu, yes, memang boleh. Tapi akan ambil masa yang lebih panjang. Bila blade tu pendek, dia punya bilangan mata dia of course sikit. Jadi permukaan untuk memotong tu memang tak banyak. Jadi bila tak banyak, kita punya stroke ataupun kita punya tolakan tu kena banyak lah. Untuk potong kayu yang agak besar daripada saiz tu, bilangan stroke tu memang lebih lah. So bila lebih stroke, maknanya lebih masa dan lebih tenaga. Satu lagi dari pengalaman aku bila aku potong guna Pocket Boy ni, ada beberapa kali mata dia ni slip ataupun terkeluar daripada tempat aku potong tu. Tapi aku rasa ni lebih kepada faktor peribadi aku lah. Mungkin sebelum ni aku dah terbiasa guna gergaji yang lebih panjang. Jadi bila kita tukar kepada mata yang pendek ni, mungkin agak susah bagi aku nak agak lah dia punya stroke tu banyak mana boleh tolak. Sebab tu mungkin dia terkeluar daripada tempat aku potong tu lah. Okay, yang tu lebih kepada personal punya faktor jugalah. Okay, tapi dari segi ketajaman memang tak ada masalah. Gergaji ni memang tajam, superb tajam yang ni. Jadi dari pendapat peribadi dan recommendation aku, bagi aku Pocket Boy 130mm ni kurang sesuai untuk aktiviti camping. Tapi of course dia ada tempat dia untuk kegunaan lain. Okey, untuk home craft project, contoh macam carving ataupun korang ada nak pruning dahan-dahan kecil dekat rumah, yes, boleh guna. Selain daripada tu, korang juga boleh jadikan Pocket Boy 130mm ni sebagai emergency pocket saw untuk korang letak dalam korang punya BOB ataupun bug out bag ataupun dalam korang punya survival kit sebab dia compact. Jadi apakah saiz gergaji yang paling sesuai untuk kegunaan camping?
Okey, kalau dari range produk Silky Saw ni, mana-mana model yang blade dia at least panjang 170mm. Maksud dia panjang sikit pada yang ni. Mungkin sampai sini kot. Yang tu yang paling minimum lah, yang paling compact. Korang boleh pilih. Okey, untuk maksimum dia, untuk kegunaan camping lah, aku rasa 240mm yang macam Kenny pakai tu. Silky Saw dia ada lagi yang lebih panjang daripada itu, tapi yang tu lebih kepada kegunaan profesional lah, untuk potong pokok ataupun nak potong pokok yang besar-besar, which is over lah for camping punya usage. 240 tu mungkin yang paling panjang lah kot yang korang perlukan. Okey, alang-alang dah sembang pasal Silky Saw ni, mungkin aku boleh cerita sikit lah. Mungkin ada poin-poin penting yang mungkin aku boleh sharekan dengan korang, yang mungkin korang berminat nak tahu pasal brand gergaji Silky Saw ni. Okey, brand Silky Saw ni berasal daripada Jepun, produk Jepun. Di kalangan jenama-jenama gergaji, ni antara brand yang leading jugalah. Yang ni yang top juga. Produk dia memang sangat berkualiti. Memang berkualiti. Bila pegang je memang dapat rasa lah dia punya build quality dia. Tapi itulah, harga dia memang mahal lah, senang cerita. Untuk model ni pun kalau tak silap aku RM130. Harga dia RM130 untuk yang pendek ni. Range produk daripada Silky Saw ni boleh dikategorikan sebagai professional tools bagi industri kerja kayu, disebabkan dia punya build quality dan performance blade dia, dan juga ciri-ciri compact yang ada pada brand Silky Saw ni. Walaupun dia fokus sebenarnya kepada industri kerja kayu, tapi produk-produk Silky Saw ni juga dia sangat popular di kalangan penggiat outdoor seluruh dunia. Gergaji adalah tools ataupun alatan, dan setiap alatan itu dia ada cara penggunaan dia yang spesifik dan yang tersendiri untuk kita memaksimumkan keupayaan tool tersebut. Bagi gergaji dalam range Silky Saw, gergaji dia dari jenis pull saw. Okey, sorry, sebelum tu gergaji ada dua jenis yang aku tahulah. Dia ada satu pull saw, tarik, ataupun push saw, tolak. Secara armnya, gergaji-gergaji daripada negara Jepun kebanyakannya dari jenis pull saw, tarik. Kalau gergaji dari brand-brand western daripada barat, produk gergaji diorang biasanya jenis push, tolak. Itu beza dia. Apa beza push dengan pull saw ni sebenarnya? Okey, beza push dengan pull saw ni adalah arah gergaji tu memotong. Okey, aku demo sikit. Macam aku cakap tadi, nampak? Okey, gergaji daripada Silky Saw ni jenis pull ataupun tarik. Okey, aku letak dekat tangan aku. Sebab apa gergaji ni dinamakan pull saw? Sebenarnya mata dia memotong sewaktu kita menarik. Sekejap. Tangan-tangan, fokus. Tengok dia cuma go through dia tak potong sebenarnya. Dia akan memotong bila kita tarik blade tu. Tengok sangkut. Tengok, sangkut. Dia akan memotong waktu kita tarik. Itu beza push saw dengan pull saw. Maksudnya kalau push saw, dia akan potong waktu kita tolak. Okey, jadi bila sesuatu gergaji tu dia ada kategori dia harus digunakan ikut cara kategori tersebut. Contoh macam gergaji pull saw, kalau kita guna dia dengan cara push saw, dia boleh mengakibatkan kerosakan kepada gergaji ni lah, ataupun mata dia boleh patah. Okey, kes ni sebenarnya banyak berlaku. Aku pernah tengok banyak kali, especially bila Mak Saleh pakai. Sebab mungkin dia orang dah terbiasa guna push. Bila dia orang pakai pull ni, dia orang teknik salah, so mata blade ni patah. Okey, seterusnya aku akan cerita sikit tentang dia punya spesifikasi, tapi aku takkan pergi begitu detail. Okey, untuk dia punya blade dia ni, blade dia terbuat daripada material Japanese steel. Untuk bahagian gigi bilah Silky Saw ni, dia ada melalui proses macam lebih kurang heat treatment lah, macam sepuh tu, macam pisau, macam parang. Jadi di bahagian gigi ni, bahagian ni lebih keras kalau nak dibandingkan bahagian lain.
So bila mata ni dah di harden, dia lebih keras dan juga dia ada edge retention yang lebih baik, ataupun dia tak senang tumpul lah, senang cerita. Untuk produk Silky Saw, dia punya gigi untuk memotong ni tak perlu diasah. Satunya sebab dia memang keras. Keduanya, dia punya setiap gigi ni dia ada 3 angle kot. Nah, dia ada 3 angle, betul. Mungkin tak nampak kot. Sebenarnya dia ada 3 angle. Untuk satu gigi ada 3 angle. Jadi untuk asah tu agak susah lah kalau pakai file yang biasa tu. Untuk kegunaan camping ataupun untuk kegunaan sekitar rumah, korang tak perlu risau. Satu mata gergaji Silky Saw ni boleh bertahan at least 2-3 tahun kot. Selepas tu kalau dah tumpul, korang boleh beli dia punya blade. Dia punya blade ni ada jual, replacement dia. Korang boleh ganti dia punya blade sahaja. Apa lagi? Untuk mata ataupun untuk bilah ni, Silky Saw dia ada 3 variant. 3 variant mata yang aku guna ni. Untuk Pocket Boy ni, yang ini mata large. So ini yang gigi yang paling kasar. Dia ada 2 lagi. Dia ada medium dan dia ada fine. Setiap variant size mata ni dia ada kegunaan spesifik dia untuk memotong benda apa. Okey, last kali aku nak cerita untuk dia punya blade ni. Blade dia jenis tapered blade. Bahagian atas ni lebih tebal berbanding dengan bahagian bawah. Mungkin daripada mata kasar mungkin tak nampak. Dengan design macam ni, dia boleh mengurangkan masalah gergaji tersepit. Kan biasa jadi kan. Okey, range produk daripada Silky Saw ni boleh didapati di pasaran Malaysia melalui authorized dealer dia, Silky Saw Malaysia. Dekat bawah aku akan letakkan link ke website authorized dealer Silky Saw Malaysia, in case korang nak tengok range produk daripada diorang ataupun korang berminat nak dapatkan apa-apa produk daripada Silky Saw. Okey, sekian saja video untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai ke akhir video. Jumpa korang lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Ciao.